Satu perkara lah muslimin-muslimat andai katalah kita ngandung kepada mana-mana wanita isteri yang hamil tuan-puan sekalian, untuk kita meletakkan satu niat keazaman dan nazar seperti ini bukan satu benda yang mudah Apakah kita nak menazarkan anak dalam perut kita, kita nak meniatkan betul-betul mengazamkan anak dalam perut kita ni menjadi muharrara, iaitu seorang manusia yang bebas, jauh daripada pencemaran duniawi. InsyaAllah kita tengok juga kita macam mana kan. Macam mana nak didik sampai tahap tu. Kita pun tengok juga siapa hati kita ni macam mana. Nak boleh sampai bernazar anak yang muharrara, dibebaskan daripada yang lain, hanya semata-mata diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata untuk ibadah dan khidmat. Ini Ustazah ambil pandangan daripada Syekh Asy-Sya'rawi terhadap makna muharrara, dan tidak dicemari oleh hal-hal duniawi. Maknya yang buat nazar, anak yang kena selesaikan. Contoh macam Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim yang diperintahkan, tapi anak yang kena sembelih. Kan dia macam melibatkan kitaran, maksud dia mak dengan anak, ayah dengan anak. Kan kalau kita fikir kan, anak tu boleh komplain kan, siapa suruh nazar? Betul tak? Ini kalau kita nak cakap bahasa mudah-mudah lah. Disuruh sembelih Nabi Ismail contohnya kan. Sebagai anak, ini kita tengok, kita cakap dalam aspek kehidupan kita hari ni lah. Anak tu boleh tak nak protes? Kalau nak sembelih, jangan sembelih kita. Sembelih yang lain-lain selain daripada kita kan. Macam mana pula perintahnya melibatkan orang yang mungkin tak ada kerelaan untuk buat. Faham tak sahabat-sahabat semua? Lainlah kita sendiri, saya nazar, saya nak buat. Tak apalah dah, kita nazar, kita tahulah kita rela nak buat tak buat. Ini nazar pihak orang lain. Macam itu juga kisah Nabi Ibrahim AS dengan Nabi Ismail AS. Di sinilah sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah, Subhanallah, kita melihat betapa mulianya sikap seorang anak yang saleh dan salihah. Masya Allah. Masya Allah. Bukan sahaja kita belajar, sahabat-sahabat, mengenali tokoh-tokoh ini dari sudut mereka sebagai hamba Allah yang saleh dan salihah, tapi kita lihat bagaimana ketaatan mereka kepada ibu bapa mereka, bagaimana nilai saleh dan salihah yang ada pada diri mereka. Nabi Ismail alaihissalam, ketika mana ayahnya bertanya, apa pandangan kamu terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya aku menyembelih kamu? Jawab daripada seorang anak saleh yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Masya Allah. Kita kata, ya Allah, anak macam ni tak tahu nak cakap lah, sejuk macam mana. Buatlah bah, dia cakap. Buat, dia suruh yang sembelih tu, dia kata, buatlah wahai ayah kesayanganku. If'al. Dia sebutkan, ya abati fa'al, wahai ayah kesayanganku, buatlah apa yang diperintahkan. Kalau setakat cakap macam tu, mungkin tak puas hati lagi ayah ni kan. Ujung dia, satajiduni insyaallah minas sabirin. Kamu akan dapati aku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala akan tergolong dalam golongan orang-orang yang sabar. Masya Allah. Itu kan kalau kita bincangkan dari sudut balaghahnya, kontennya, tuan-puan sekalian, dalam ayat tu menggambarkan adab yang tinggi seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala, adab yang tinggi seorang anak dengan ayahnya. Dia tak kata buat je lah bah, anak abah ni sabar. Itu nampak agah lagi tu. Tapi disebut apa? InsyaAllah.
Ya, maknanya disandarkan kekuatan tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan disebut insya-Allah anak abah ini akan tergolong dalam golongan orang-orang yang sabar. Maknanya apa? Ramai lagi yang sabar. Ada golongan-golongan orang yang sabar. Bukan kita seorang-seorangnya yang hebat. Bukan kita seorang-seorang je yang sabar. Masya-Allah. Penuh dengan adab hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan seorang anak dengan ayahnya.